Actually kita dah setahun tak buat pasal video gambar yang berlatar belakangkan sejarah yang mengerikan ni guys. So disebabkan ada yang request, Kero dah cuba cari 5 gambar yang mempunyai background stories yang mengerikan, sejarah dia mungkin akan membuatkan kita jadi macam mindfuck gila guys. Jadi guys, dekat dalam video ni ada cerita pasal gambar orang tengah healing dekat karavan, ada gambar pasal 7 orang astronot yang tengah tersenyum and kita nampak dorang macam happy gila, ada gambar seorang bapa tengah dukung anak dia and dorang pun nampak seems like happy gila, ada gambar lelaki tengah lambaikan tangan dia, ada gambar sepasang suami isteri sepasang couple tengah ambil gambar, and gambar-gambar tu semua nampak memang serious like a normal picture sahaja guys. Tapi Assalamualaikum semua, welcome back to Kero Series. Kero nak ucapkan terima kasih kepada semua yang support Kero Series daripada dulu sampailah ke sekarang ni guys. Terutama sekali kepada geng-geng series squad yang tak jemu-jemu untuk komen dekat YouTube, DM di Insta untuk memberikan pendapat dan juga idea for this channel to be a better channel in future and also grow this channel bersama-sama guys. Alhamdulillah sekarang ni channel Kero Series dah mencapai 600,000 subscriber, dan kalau tak korang yang support, siapa lagi kan yang support kan, betul tak? So tak nak buang masa korang semua, jom kita tengok beberapa gambar yang dimana bila kita tengok gambar tu nampak macam like a normal photo, like a normal picture, tapi sebenarnya cerita di sebalik gambar tersebut akan membuatkan kita sangat mind blown guys. Let's go. Dalam gambar ni korang boleh tengok ada seorang lelaki and dia tengah lepak santai, lebih kurang macam healing lah, and dekat sebelah dia ada dia punya caravan, and area yang dia berada tu kita boleh nampak macam dekat hutan-hutan gitu. Tapi sebenarnya tempat yang dia pergi tu adalah berdekatan dengan kawasan pergunungan St. Helens di Washington, dan tujuan dia datang ke situ adalah untuk buat kajian berkenaan dengan gunung tersebut guys. Actually nama lelaki tersebut adalah David Johnston, dan dia merupakan seorang volcanologist ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah ahli gunung berapi guys. Tugas dia sebagai seorang volcanologist ni adalah untuk membuat kajian terhadap gunung berapi. Contohnya, bila gunung berapi tu nak meletus, kawasan mana yang akan terlibat dengan letusan gunung berapi tu, berapa banyak lava yang akan dikeluarkan oleh gunung berapi tersebut, and banyak lagi guys. Jadi gambar yang korang tengah tengok sekarang ni adalah gambar terakhir David yang sempat dirakamkan, dan 13 jam selepas gambar ni diambil, David terbunuh dalam letusan gunung berapi di St. Helens tu guys. Walaupun sebenarnya masa gunung berapi tu meletus, actually si David Johnston ni dia berada 10 km daripada gunung berapi itu. Walaupun 10 km jarak dia dengan gunung berapi, dia tetap tak dapat nak selamatkan diri dia sendiri guys. Korang just imagine je guys, 10 km tu jauh dia macam mana? Jauh babe. Tapi still tak dapat selamatkan diri juga guys. And even pihak government dah cuba untuk mencari jasad David dekat kawasan sekitar letusan gunung berapi tu. Orang dah buat macam-macam usaha. Government tetap tak dapat nak jumpa jasad David tu guys. Kejadian ni berlaku pada tahun 1980, dan 13 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1993, ada someone yang jumpa serpihan karavan yang dimiliki oleh David tu dekat sebelah dia tu guys. Benda tu lah yang orang tu jumpa. Gambar yang korang tengah tengok sekarang ni merupakan gambar terakhir yang diambil sebelum kesemua astronot yang ada dekat dalam gambar ni terbunuh guys. Actually guys, bila Kero tengok gambar ni guys, dia macam mendatangkan satu perasaan yang sedih. Diorang punya reaction semuanya nampak happy je guys. Kejadian ni berlaku pada 28 Januari tahun 1986, yang dimana pada hari tersebut diorang akan berlepas ke angkasa dalam satu misi untuk buat satu observation mengenai komet yang bernama komet Halley. Pada asalnya misi tu sebenarnya diorang akan berlepas and then diorang akan stay dekat orbit bumi, and then diorang akan buat observation pasal komet tu lah. Tapi guys, kalau korang nak tahu, selepas 73 saat diorang berlepas ke angkasa, dengan secara tiba-tiba kapal angkasa yang diorang naik tu meletup dengan sangat dahsyat guys. Kero tak boleh nak letakkan video dekat dalam ni, korang boleh search dekat YouTube lepas habis tengok video ni guys. Kejadian ni merupakan kejadian pertama yang melibatkan kapal angkasa Amerika, dan kapal angkasa tersebut meletup pada aras 46,000 kaki dari aras laut bersamaan dengan 14 km
km ke atas. Tinggi gila tu guys. Masa kematian sebenar tak dapat nak dipastikan, tapi apa yang pasti dan yang mengerikan adalah ada 7 orang dekat dalam kapal tu. Betul tak? And then daripada 7 orang tu, beberapa orang daripada mereka terselamat daripada letupan kapal tersebut. Tapi disebabkan tak ada sistem keselamatan emergency, iaitu payung terjun, korang bayangkan, lepas je kapal tu meletup, diorang tercampak keluar daripada kapal angkasa and diorang jatuh daripada langit ke bumi dengan kelajuan yang sangat tinggi guys. Serius Carol cakap, mengerikan. Tak ada seorang pun yang terselamat. Macam Carol ni guys kan, Carol ada beberapa hobi yang Carol suka buat tau. Antaranya contoh macam main gitar, main game, jalan-jalan dan juga buat duit dengan cara paling santai sekali guys. Macam mana tu? Senang je guys, trading dengan menggunakan Binomo. Bagi Carol, Binomo ni adalah sebuah trading platform yang paling mudah untuk digunakan. Walaupun video ni disponsor oleh Binomo, tapi apa yang Carol cakap ni memang betul-betul ikhlas guys. Sebab apa? Yang pertama, nak register tak susah pun guys. Dalam 15 ke 30 second korang dah boleh register dah Binomo ni dan dah boleh akses ke dalam akaun Binomo korang guys. Yang kedua, bila korang dah register, masuk je korang akan dapat 10,000 USD dekat dalam demo account korang guys. So dekat dalam account demo ni lah korang boleh belajar cara nak trade, and cara nak trade ni pun senang je guys. Serius, kalau korang pening macam mana nak trade, jangan risau sebab diorang ada sediakan education video, and video-video ni semua memang sangat-sangat mudah untuk difahami. So macam Carol ni, bila Carol dah register, Carol akan terus try demo account yang diorang dah bagi tu guys. Lepas Carol dah confident yang Carol ni boleh trading dekat demo account tu kan, Carol terus cash in beberapa ringgit dan mula trading dengan Binomo ni guys. Alright guys, sekarang ni Carol akan tunjukkan dekat korang cara Carol trading dengan menggunakan real account. So dekat sini balance Carol punya real account. Jadi Carol akan start trading dengan menggunakan real account. Dekat sini Carol tengok dia punya gini. Okay, so kita buy. Okay, nampak tu dia tengah naik. Okey, so dekat sini dia akan tunjukkan Carol untung RM7.32. Tadi Carol trade RM4. Jadi dekat situ untung lebih kurang dalam RM3.32 guys. Korang nampak ni, earnings by 83%. Jadi lepas dah trade tu, nak keluarkan profit yang kita dapat pun memang sangat mudah guys. Dalam masa 24 jam duit yang kita nak keluarkan tu akan masuk ke dalam akaun kita. Sangat mudah guys. Jadi jom try gunakan Binomo ni sebagai korang punya trading platform guys. Link ada dekat description and dekat komen di bawah guys. Gambar yang seterusnya ni adalah gambar yang dimana Carol selalu buat dekat anak Carol. Macam gini guys, memang macam gini lah. Dukung dia dekat atas, lepas tu bawa dia jalan-jalan kan. Tapi guys, bila Carol tengok gambar ni and discover the story behind this picture, memang sangat-sangat seram guys. Sebab apa seram? Kalau korang nak tahu, selepas beberapa saat diorang ambil gambar ni guys, korang nampak tak kereta merah yang ada dekat belakang tu? Selepas beberapa saat lepas diorang ambil gambar tu, kereta merah yang ada dekat belakang tu meletup. Tapi apa yang miracle-nya dekat sini, lelaki baju kuning dengan budak yang dia dukung tu terselamat guys. Yang sedihnya, orang yang tukang ambil gambar tu yang mati guys. Kejadian ni berlaku dekat Omak di Ireland Utara pada 15 Ogos 1998. Seramai 29 orang awam terbunuh dan 220 orang yang tercedera disebabkan oleh kejadian ni guys. Actually kereta merah yang ada dekat dalam gambar tu telah dipasangkan bom dekat bawah tu guys. Nak dijadikan cerita, sebenarnya perisik ataupun secret agent dah tahu dah berkenaan dengan misi penggemuman tu guys. Tapi guys, benda tu tak disampaikan kepada orang yang betul. And kalau korang nak tahu, 40 minit sebelum bom tu diletupkan, polis ada menerima panggilan daripada orang yang tak dikenali mengatakan ada bom dekat Omak. Jadi polis pun cari. And then polis discover tempat yang salah. Diorang ingat bom tu dekat situ, tapi sebenarnya bom tu bukan dekat situ. Bom tu dekat Omak. Korang faham tak? Antara bangsa yang terkorban dekat dalam kejadian tu adalah kanak-kanak, ibu mengandung, anak kembar, pelancong, orang awam dan sebagainya guys. Dan yang lagi mind blown-nya guys, sampai sekarang ni tak tahu siapa yang pasang bom dekat kereta merah tu guys.
Gambar yang terakhir untuk video kali ini adalah Christopher McCandless, seorang pengembara yang suka dengan kehidupan luar bandar. Selepas dia habis belajar dekat universiti pada tahun 1990, dia buat keputusan untuk pergi mengembara ke seluruh pelosok Amerika Utara, and tempat terakhir dia adalah di Alaska pada bulan April 1992. Masa dekat Alaska tu, dia masuk ke dalam hutan dengan berbekalkan makanan yang sangat-sangat sedikit, guys. Sangat-sangat sedikit. And then dia jalan. Lepas tu dia terjumpa satu bas yang terbiar. Jadi bas terbiar itulah dia jadikan sebagai tempat perlindungan dia, guys, ataupun senang cerita dia punya rumah lah. Masa dekat situ dia pun ada juga terserempak dengan pengembara yang lain, and ada pengembara yang ambil gambar Christopher selepas mendengar cerita daripada Christopher. Ialah bila dia jumpa dengan Christopher, and then diorang stay, diorang lepak kejap, diorang pun bercerita lah. Yang pengembara tu cerita pasal diri dia, Christopher pun cerita pasal diri Christopher tu. And then bila pengembara tu dapat tahu yang Christopher punya cerita tu yang dia survive macam gitu, dia orang pengembara tu pun macam teruja, and then dia pun ambil gambar lah Christopher tu. Gambar yang korang tengah tengok ni adalah gambar terakhir Christopher, guys. Selepas 6 bulan dia berada dekat Alaska tu, mayat dia ditemui oleh seorang pemburu dalam keadaan yang sudah reput, guys. Dan dekat dalam gambar ni, kalau korang boleh nampak kan, dia ada pegang satu nota, and dekat dalam nota tu berbunyi macam ni, guys. I have had a happy life and thanks the Lord. Goodbye and may God bless us all. Tak ada us lah, may God bless all. Maknanya dia memang dah sedar yang dia hidup dah tak lama dah, disebabkan oleh kebuluran yang sangat melampau, guys. Kero bukan nak korang tengok dekat couple yang tengah peluk tu, tapi Kero nak korang perhatikan baju merah yang ada dekat belakang couple tu, guys. Ini adalah gambar terakhir penampakan Ayano Tokumasu, seorang student yang berumur 20 tahun. Sebelum dia jatuh ke dalam Niagara Falls tu, actually masa dia jatuh tu tak ada seorang pun yang perasan dia jatuh. And then 4 hari kemudian baru ada pekerja yang perasan ada jasad manusia yang terapung dekat kawasan Niagara Falls tu, and terus buat laporan polis, and polis datang dan mengesahkan itu adalah Ayano Tokumasu. Untuk pengetahuan korang, sejak tahun 1850 lebih 5,000 orang yang dilaporkan telah mati dekat Niagara Falls ni, guys. Sama ada secara tak sengaja ataupun tengah melakukan sukan lasak ataupun bunuh diri, guys. Niagara Falls adalah pusat tarikan pelancong yang di mana dekat situ ada air terjun yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat indah, tapi sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat deras air yang ada dekat situ. Orang pertama yang dapat survive selepas jatuh ke Niagara Falls ni adalah pada tahun 1901 yang bernama Annie Edson Taylor, and then sepanjang 1901 tu sampai sekarang ni 2023 seramai 16 orang lagi yang dikatakan terselamat selepas terjatuh ke dalam Niagara Falls tu, guys. Cantik memang cantik, tapi berbahaya. Kalau nak pergi tu, tahap korang berhati-hati tu kena tinggi, guys. So guys, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang ada apa-apa nak request ke, korang boleh DM dekat Khairul di Insta, guys. So see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time. Bye bye.